Anime ni adalah manifestasi orang Jepun. Kalau anda perasan anime dia punya karakter tu adalah bersifat 180 dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Ashraf Jeffrey. Dekat channel ni anda tak perlu nak tonton sangat video saya ataupun tengok saya. Anda just dengar apa yang saya nak membebel. Anda nak buat kerja anda, tak ada masalah. Yang penting anda tekan button play. Dekat channel YouTube Ashraf Jeffrey ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya yang kebanyakannya berkisarkan Jepun. Saya dulu bekerja dan juga belajar dekat Jepun, so adalah 1-2 pengalaman dekat sana. Dalam video kali ni topik kita ialah anime. Anime ataupun manga, basically anime ni adalah manga yang bergerak dalam bentuk video macam tu lah. Saya bukanlah peminat anime. Masa saya sekolah rendah macam tu, saya ada baca buku macam Kreko, which is buku tu mengumpulkan anime-anime dari Jepun, and dia sebenarnya meniru konsep Shonen Jump dekat Jepun. Basically dekat Jepun tu setiap minggu akan keluar satu buku yang di dalam dia dikumpulkan manga-manga yang best lah. Jadi dekat Malaysia masa tu ada nama Kreko. Kreko ni under Gempak lah kalau tak silap saya. So dekat situ kita boleh baca banyak anime. Tapi saya tak tengok sangat. Yang saya tengok masa kecil of course Doraemon, lepas tu ada Dragon Ball, manga. Kita bercakap tentang manga dulu, lepas tu kita baru berpindah kepada anime lah. Sebenarnya dia lebih kurang sama. So saya dibesarkan dengan Doraemon, Dragon Ball. Lepas tu saya start tengok Naruto disebabkan abang saya download. Download of course secara haram lah kan. Lepas tu saya just tahu macam tu lah Naruto. Cuma masa Naruto tu saya memang impress lah. Hebat gila kartun ni kan. Mantap gila. Sama juga dengan Pokemon. Saya memang minat Pokemon. Tapi minat saya tu tak adalah sampai mendalam sangat, sampai gila cosplay dan sebagainya. Tak ada. Then saya masuk universiti, saya masuk ke universiti tu barulah saya start tengok-tengok anime. Itu pun sebab nak belajar bahasa Jepun. And ketika tu anime yang paling saya suka ialah Code Geass. Code Geass ni saya memang ulang 1 kali 1 tahun. Dekat Netflix pun anda boleh tengok. Code Geass ni ialah anime yang bersifat politik sikit. Dia adalah seorang anak raja yang dibuang dari tahta lepas mak dia meninggal. Dia guna super power yang dia ada tu untuk take over the world lah, untuk cover, untuk makan ayah dia dan sebagainya, untuk rampas balik tahta, dan pada akhir dia jadi seorang penyelamat. Cerita dia macam mana anda kena tonton sendirilah. Spoiler, saya dah cerita tadi. Okay, itu anime yang saya suka. And menarik tentang anime ni, dia tak ditonton oleh orang muda sahaja. Anda boleh tengok kalau anda pergi dekat Jepun, anda naik train, anda boleh nampak orang-orang tua dia tengok manga, baca manga, ataupun mereka pun ada tengok anime di dalam train dengan telefon mereka. And benda tu memang satu culture yang kita kata satu culture yang hebat lah. And untuk makluman anda, anime pertama yang mampu capture market orang tua ni, macam di Malaysia bila kita tengok anime, orang akan kata macam budak-budak tengok anime kan. Actually the same thing goes to Japan satu ketika dahulu, bila mana so apakah benda yang membuatkan orang tua mereka ni minat dengan anime ialah anime tu ada dekat Netflix sekarang. Evangelion. Dia sebelum Gundam lah. So Eva tu sekarang ada keluar juga yang latest punya. Basically dia cerita macam robot, ada makhluk nak menguasai bumi dan sebagainya. Itu adalah anime yang anime series yang pertama dekat Jepun, and dia ditayangkan pada waktu malam. Sebab apa pada waktu malam? Sebab ada macam masa tu unsur-unsur yang tak berapa kita cakap proper untuk kanak-kanak lah. Jadi dia layan. Tapi sebenarnya kalau anda tonton balik, anime tu dah jadi satu anime biasa untuk waktu sekarang. Dia jadi macam rating dia dah jadi rendah sangat lah sekarang. Kita cakap dari segi umur tua tu. So anime tu yang buka mata orang tua-tua dekat Jepun untuk tengok lagi anime. And banyaklah anime yang sedang run. Yang paling popular sekarang ialah One Piece. Kalau sebelum ni kita ada Naruto, lepas tu kita ada Bleach. Kedua-dua anime tu dah habis. Naruto disambung balik oleh anak dia Boruto. Okay, itu topik yang pertama.
Tentang anime juga, ini just ikut pembacaan pendapat peribadi saya. Anime ni adalah kita cakap manifestasi orang Jepun. Kalau anda perasan anime dia punya karakter tu adalah bersifat 180 dari sifat orang Jepun tu. Yang pertama anda tengok dia punya fizikal. Kebanyakan anime-anime, especially yang perempuan mata dia mesti luas gila. Which is anda pun tahu orang Jepun mata dia sepet Lepas tu anda boleh tengok juga gigi dia cantik, warna rambut tu saya rasa tak ada masalah. Tapi anda boleh tengok satu bahagian which is mereka punya dada dalam anime tu memang macam watermelon kot. Memang besar gila. And kita pun tahu walaupun benda ni tak proper sangat kan, tapi kita tahu yang memang orang Jepun punya buah dada dia tak besar dia flat Even memang ada movie ataupun memang ada gelaran dekat Jepun yang dipanggil, orang perempuan dipanggil sebagai kabe onna. Kabe tu dia refer kepada dinding, onna tu perempuan lah. So untuk perkataan hari ni apa yang anda kena hafal ialah kabe dan juga onna. Kabe tu adalah dinding, onna tu adalah perempuan. Sampai level tu. Tapi kita tengok dalam anime semua adalah bertentangan, berbeza dengan sifat sebenar orang Jepun. That's why orang kata anime adalah manifestasi orang Jepun. Apa yang mereka nak, itulah yang mereka tunjuk dalam anime lah. Saya tak pasti semua orang perasan ke tak benda ni, tapi memang ada kajian yang mengatakan sedemikian lah. Cuma dekat mana saya baca semua tu saya dah tak ingat, dah lama. Tapi bila saya tahu benda ni saya macam tak terfikir juga. Betul juga benda ni kan sebenarnya. Kalau lelaki tu kita tak nampak beza sangat. Dan sebut tentang fizikal orang Jepun ni, banyak orang Malaysia dia still salah faham tentang orang Jepun. Dia masih lagi ingat yang orang Jepun ni pendek-pendek, which is orang Jepun untuk perempuan average ketinggian mereka ialah 158 cm lagi tinggi dari saya. Lepas tu untuk lelaki dia 170 ataupun maybe 165 ke atas macam tu lah. Tinggi, orang Jepun ni tinggi. Bila saya tanya mereka macam mana mereka mampu tukar DNA mereka, sebab memang betul asal mereka memang pendek metod macam kita, macam saya, sorry. So dikatakan masa sekolah rendah memang semua kanak-kanak dipaksa minum susu lah. Memang wajib minum susu tu. So dari situlah mampu tingkatkan ketinggian dan sebagainya. Menarik tentang susu ni pula kan. Susu memang mengandungi kalsium yang tinggi, tapi ada research yang mengatakan susu sebenarnya tidak mempengaruhi ketinggian seseorang. Kenapa? Mindset kita bila minum susu boleh tinggi, itu adalah satu kita cakap satu marketing strategi oleh company dekat US. Bila mana rakyat mereka dah tak minum susu, so mereka pun buat marketing tu lah. Cerita dia panjang, maybe saya kongsikan pada video seterusnya. Basically itu tentang anime. Ada banyak anime yang anda boleh tonton dekat Netflix sekarang yang best. Kalau anda minat kepada sains, anda boleh tengok juga Kagaku Nantoka Kagaku, astaghfirullahalazim, Dr. Stone. Anda boleh tengok Dr. Stone kalau anda minat kepada sains. Kalau anda seorang yang menggemari basikal, anda boleh tengok Yowamushi Pedal. Anda takkan kita kata menyesal tengok anime tu. Saya ulang 2-3 kali pun syok gila. Anime tu dia masuk dalam genre sukan macam tu. Lepas tu kalau anda nakkan anime santai-santai, anda boleh tengok macam Saiki, One Punch Man, semua tu anime santai-santai. Basically anime ni saya bukan nak backup anime lah, cuma berdasarkan saya punya tontonan dan sebagainya, anime ni dia ada banyak genre dan dia berdasarkan apa yang kita minat. Kita boleh cari berdasarkan kita minat. Macam contoh, ramai yang bising tentang Squid Game kan. Game Squid Game yang sebelum ni Havoc, lepas tu viral satu dunia. Jepun punya anime dah lama lah buat benda tu. Lama gila dah Jepun buat. Battle Royale pun ada, yang lepas tu Kaigi pun ada. Ada banyak gila sebenarnya. Tapi disebabkan Jepun dia tak pandai nak marketkan dia punya produk seperti mana Korea pandai buat benda tu, so dia punya produk tak viral sangat lah. Itu saja untuk video kali ni. Kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanya dalam ruangan komen di bawah, ataupun maybe anda ada apa-apa suggestion. Terima kasih kerana menonton. Merhaba. Jumpa lagi.